Ketika rakyat bergelut dengan kenaikan harga barangan dan kos sara hidup, tanpa berbuat apa-apa, pemimpin parti-parti pembangkang menuduh niat baik kerajaan untuk membantu rakyat meringankan beban hidup melalui Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau sinonimnya BRIM sebagai satu bentuk rasuah. Malah mereka menganggap sebagai gula-gula bagi memancing undi pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Rakyat pula melihat sebaliknya. Bantuan itu ternyata mampu meringankan beban hidup keluarga. Soalnya, bagaimana bantuan yang diberikan kepada rakyat berpendapatan rendah itu sebagai rasuah? Analisis minggu ini melihat BRIM sejauh mana ia sebagai bantuan kebajikan untuk rakyat. Dan saya Dilela Kadir. Skim itu bermula dengan bantuan khas persekolahan sebanyak RM100 untuk setiap pelajar sekolah, voucher buku RM200 untuk pelajar tingkatan 6 dan pelajar institusi pengajian tinggi dan Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM yang diagihkan kepada rakyat berpendapatan isi rumah kurang RM3,000 sebulan pada Januari 2012. Bantuan BRIM sebanyak RM500 mula dibuat kepada ketua isi rumah pertengahan Januari 2012. Bantuan ini memberi manfaat kepada seramai 5.2 juta isi rumah atau 79.5% daripada keseluruhan isi rumah di negara ini. Tahun pertama BRIM melibatkan peruntukan sebanyak RM2.6 bilion dan jumlahnya meningkat saban tahun. Sebelum kaedah pengagihan dikemas kini, rakyat pelbagai kaum beratur panjang mengambil voucher tunai pembayaran itu pertama kalinya 15 Januari 2013. Tidak ada batasan kaum, fahaman politik, agama dan usia, rakyat yang layak memenuhi syarat ditetapkan boleh menerima BRIM. Dia sesuatu perkara tu sebenarnya jika kita ingin melihat dari segi positifnya, memang kita nampak bahawa BRIM ni adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Dah lama dah pun BRIM ni diberikan lebih daripada 7 tahun sejak daripada voucher buku dan sebagainya. Kenapa sekarang baru timbul isu ianya sebagai rasuah? Sebenarnya ia bukan rasuah. Dalam itu dari segi ekonomi lah. Dari segi Islam pun saya ni mengikut kefahaman saya, memang kita sebagai orang Islam ni digalakkan untuk memberi sedekah ataupun memberi hadiah. Ia akan meningkatkan orang kata rasa kasih sayang di antara satu sama lain. Ini kan pula di antara kerajaan dengan rakyat. Memang patut pun kerajaan membantu rakyat dalam segi ini dalam bentuk BR1M ataupun BRIM lah. Kenapa kerajaan memperkenalkan BRIM? Umum harus memahami kos sara hidup ketika ini tinggi dan tidak dapat dielakkan bagi setiap negara termasuk Malaysia yang kini dalam proses peralihan daripada berstatus sederhana kepada negara maju menjelang tahun 2020. Ia ditambah pula dengan ketidaktentuan harga barangan peringkat global disebabkan faktor cuaca, bekalan, krisis ekonomi dunia termasuk penggantungan beberapa sumber makanan di negara lain sekaligus menyumbang kepada peningkatan kos sara hidup rakyat negara ini. BRIM seperti juga bantuan sosial dan kebajikan di Amerika Syarikat dan Britain bertujuan sama membantu golongan rakyat kurang berkemampuan. Kerajaan juga telah memberikan bantuan persekolahan sebanyak RM100 yang diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Bantuan ini dilihat dapat membantu kira-kira 5.3 juta pelajar di seluruh negara. Bebanan ibu bapa juga dilihat dapat dikurangkan kerana anak-anak dapat menggunakan wang bantuan persekolahan yang diberikan oleh kerajaan untuk menampung keperluan seperti membeli peralatan tulis dan buku-buku. Bantuan persekolahan ini juga menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap permasalahan rakyat mengenai masalah yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa setiap kali musim persekolahan bermula dalam menyediakan anak-anak agar mendapat suasana yang selesa dalam proses pembelajaran. Kerajaan juga telah memperuntukkan pemberian voucher buku Satu Malaysia BB1M sebanyak RM200 setiap pelajar yang berada di IPTA dan IPTS merangkumi diploma sehingga ke peringkat PhD serta bagi pelajar tingkatan 6 seluruh negara. Pemberian voucher buku ini juga diberikan kepada semua penuntut yang berstatus pelajar dari 1 Januari 2012 hingga 31 Mac 2012 dan juga pelajar yang mendaftar bentuk pengajian separuh masa.
dia boleh bantu orang-orang yang tak ada tak cukup duit, macam orang-orang susah dia boleh tolong. Ia dapat mengurangkan kos kehidupan manusia pasal ia membantu rakyat gitu. Dan dapat kurangkan kos gitu. Bagi saya lah, BRIM ni agak membantulah. Macam masyarakat yang tak ada duit baguslah juga. Sebabnya dia bukan macam nak rasuah kan, dia macam bagi untuk semua kan dapat kan, macam yang tak ada duit macam itulah. Tokoh-tokoh veteran yakin BRIM membuktikan kerajaan berpegang kepada prinsip bertanggungjawab membantu rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Bekas pengerusi jawatan kuasa khas mengenai rasuah Malaysia, Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata, bantuan itu diberikan secara adil kepada yang layak, termasuk mereka yang tidak menyokong kerajaan. Menurutnya, jika BRIM dikatakan satu bentuk rasuah, ia akan diberi hanya kepada mereka yang menyokong kerajaan. Namun, kerajaan tidak pilih kasih apabila memberikan BRIM kepada golongan sasa tanpa mengira agama, keturunan dan fahaman politik. Definisi rasuah adalah perbuatan yang merosakkan moral dan diberikan untuk memperoleh sesuatu kepentingan. BRIM, walaupun jumlah yang diberikan terhad dan tidak menyelesaikan keseluruhan perbelanjaan isi rumah, namun ia dapat mengurangkan beban dan kos sara hidup rakyat. Dalam merealisasikan matlamat negara berpendapatan tinggi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah memberi penekanan kepada transformasi politik dan ekonomi untuk membantu rakyat melalui proses peralihan ini. Namun begitu, ia merupakan satu proses jangka masa panjang untuk melihat hasil daripada dasar berkenaan. Ditambah pula dengan kemelut kos sara hidup yang meningkat, sedikit sebanyak proses peralihan ini memberi tekanan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Polemik-polemik yang berbau politik dan kepentingan diri ini dihentikan. Ya. Sebab kita jangan cuba menghasut rakyat dengan perkara yang tidak benar kerana kita berkepentingan ataupun kita mengamalkan politik membenci. Rakyat sudah menikmati kekayaan negara yang dibahagi sama rata tanpa mengira latar belakang politik, kaum dan agama melalui BRIM sejak tahun 2012 lalu. BRIM diakui telah membantu meningkatkan ekonomi domestik melalui pengagihan semula pendapatan dan merangsang ekonomi luar bandar. Skim yang unik seumpamanya di dunia itu juga membantu pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 4.3%. Kini, walaupun dunia berdepan pertumbuhan ekonomi yang lembap dan kejatuhan harga komoditi, per kapita pendapatan isi rumah juga meningkat kepada RM4,214 sebulan berbanding RM2,531 pada tahun 2009. Adakah BRIM berunsur politik satu bentuk rasuah? Johari juga mengenal Manikam. Sekian analisis minggu ini. Selamat malam.